Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Sawrah At-Tirmizi dalam kitab Syama'il Muhammadiyah dia sehinggalah kepada hadis yang ke 328 iaitu bab yang ke-48, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak ini maknanya perangai, budi pekerti, tertib terening, orang tua panggil tertib terening. Akhlak ini dalam bahasa Arab dipanggil khuluq. Manakala tubuh kita, kerangka luar ni, tubuh ni dipanggil khalq, kejadian. Al-khalq maknanya tubuh. Al-khuluq maknanya dia akhlak. Akhlak ini merupakan sifat kepada khalq, sifat kepada tubuh kita. Maka sebab itulah, sebagaimana tubuh kita dicipta Allah, khuluq kita ataupun akhlak, perangai kita juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab tu dipanggil khalq dengan khuluq, beza khu saja. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni tidak adalah akhlak yang paling sempurna. Nisbah kepada manusianya, kejadian makhluk yang bernama manusia, maka Nabi lah akhlak yang paling sempurna. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan, sesungguhnya innama adatul hasri, nak royak antara tujuan utama di samping membawa akidah kepercayaan yang sebenar. Rasulullah kata sesungguhnya, hanya senya antara tugas utama hamba adalah liutammima makarimal akhlak, nak menyempurnakan akhlak-akhlak yang terpuji. Kerana apabila Rasulullah dibangkitkan, dilantik menjadi Nabi, orang Arab sudah ada akhlak dah, tetapi masih ada kekurangan di dalam akhlak dia. Maka Rasulullah pun dibangkit untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka di antara tradisi orang Arab, akhlak-akhlak dia ni, akhlak tradisi dia adalah menghormati tetamu. Ni orang Arab ni kalau bab menghormati tetamu, memang malu kita, memang kalah lah apa-apa kita dari sudut meraihkan tetamu itu. Orang Arab masya-Allah sampai sekarang perangai dia, kita pun malu dari sudut meraihkan tetamu. Kedua, orang Arab ni setia. Dia apabila pegang pada satu benda, dia akan pegang sungguh-sungguh. Dan dia akan bela kebenaran. Dia apabila setia pada satu benda tu, dia akan bela benda tu. Maka sebab itulah antara hikmah Allah Ta'ala melantik Nabi daripada golongan bangsa Arab. Bangsa ni ada banyak jenis bangsa atas muka dunia. Bangsa Melayu kita sendiri, bangsa Eropah, bangsa Afrika, bangsa Cina, bangsa Jepun. Tetapi antara hikmah Allah Ta'ala memilih bangsa Arab kerana salah satunya dia setia. Apabila dia percaya kepada seseorang, dia rela mati untuk seseorang itu. Maka bangsa kita ni tidak masyhur dengan kesetiaan. Mungkin benda lain kita masyhur dari sudut lemah lembut, dari sudut ramah, dari sudut macam-macam lagi mungkin kita lebih. Tetapi ada benda
ketika penyebaran Islam sangat penting iaitu kesetiaan. Maka Nabi berhajat kepada orang yang setia. Maka sebab itulah ulama-ulama kata Rasulullah dibangkitkan di dalam golongan orang Arab. Tengok sahabat-sahabat sendiri rela mati untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah ini tak adalah akhlak yang paling sempurna sekali. Dan semua perbuatan Rasulullah itu menjadi akhlak yang terpuji belaka. Kita kena ikut cara Rasulullah. Kadang-kadang akhlak ni kita rasa molek, tetapi Rasulullah kata tak molek, maka kita kena ikut Rasulullah lagi. An Kharijah bin Zaid bin Sabit qala dakhala nafarun ala Zaid bin Sabit faqalu lahu hadithna ahadisa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala maza uhaddithukum kuntu jarahu fakana iza nazala alaihi alwahyu ba'asa ilayya fakatabtuhu lahu fakunna iza zakarna dunya zakaraha ma'ana wa iza zakarna al-akhirata zakaraha ma'ana wa iza zakarna ta'am zakarahu ma'ana kullu hadza uhaddithukum 'ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kharijah binti Zaid bin Sabit berkata ia telah masuk berjumpalah nafarun seorang berjumpa dengan Zaid bin Sabit. Sekumpulan manusia, ada kata nafar ini manusia seorang, ada kata sekumpulan manusia. Serombongan sekumpulan manusia masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit penulis wahyu Nabi. Maka berkatalah orang yang masuk bertemu dengan Zaid bin Sabit saat ini, dia kata, wahai Zaid bin Sabit, ceritakan kepada kami akan mengenai hadis-hadis, peristiwa-peristiwa, benda-benda yang Rasulullah buat. Cerita-cerita, hadis-hadis, perkara-perkara, berita-berita mengenai Rasulullah. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku nak ayat cerita lagu mana kau hukummu? Maza uhaddithukum. Aku nak ayat cerita lagu mana tak tahu hukummu. Kerana aku dulu ni jiran Rasulullah. Rumah aku ni jiran dengan Rasulullah. Nak ayat cerita lagu mana, tahu banyak telajak muka hamba ni jadi jiran Rasulullah. Maka aku nak cerita lagu mana kepada pokmu, aku dulu ni jiran Rasulullah. Apabila aku ni jiran Rasulullah, apabila turun ayat wahyu, maka Rasulullah akan panggil hamba supaya aku tulis wahyu kat ni. Ni antara penulis wahyu iaitu Zaid bin Sabit. Dia ni orang yang pandai menulis. Rasulullah ni tak pandai menulis. Ni antara mukjizat Rasulullah. Rasulullah tak pandai menulis tetapi boleh membaca benda yang di luar orang hok boleh menulis pula. Rasulullah tak boleh menulis, tak boleh membaca, tetapi Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah. Bukan melalui sumber pembacaan, bukan melalui sumber penulisan. Rasulullah boleh baca benda yang orang kafir sendiri pening kepala. Dari sudut sastranya, dari sudut ilmu yang ada di dalam Al-Quran, pening manusia. Ini mukjizat Rasulullah. Kalaulah Rasulullah boleh menulis diri dan Rasulullah boleh membaca, nescaya semakin kuatlah hujah orang kafir menyatakan Al-Quran ini mari daripada Nabi. Dia akan kata, Al-Quran ni mungkin Nabi boleh baca. Nabi akan baca kitab-kitab dulu ke. Nabi akan baca hikayat-hikayat zaman dulu ke. Hak Bani Israel ke, dalam kitab Taurat ataupun kitab Zabur ataupun kitab Injil ke. Tetapi Allah Ta'ala nak memutuskan hujah orang kafir. Maka dibuatlah Rasulullah itu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis. Lepas tu tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis, Rasulullah ini tak cerdik lah. Tak. Tak pandai baca ni tak cerdik lah. Tak. Kerana tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis tidak menunjukkan kecerdikan pada zaman dulu. Kita pun tengok tempat kita sendiri. Khususnya di tanah Melayu kita. Orang zaman dulu tak pandai baca, tak pandai menulis, tapi boleh buat lebih benda yang lebih hebat daripada orang sekarang boleh buat. Dari sudut bangunan, kita tengok kalau sejarah-sejarah dunia, orang-orang dulu boleh buat benda yang orang sekarang tak boleh buat. Orang sekarang tak boleh buat. Tapi orang dulu, dia boleh buat benda yang hebat. Maka, orang zaman dulu dia lebih ke praktikal daripada teori. Ni panggil orang yang mendahulukan praktikal daripada teori. Buat, tak syarat kenal. Orang lain ni banyak teori daripada praktikal. Lukis plan tu bukan main 2, 3, 4 lah plan. Tapi buat rumah utuh.
Buat goni terbalik. Tetapi orang zaman dulu tak ada lukis pelan, tak ada lukis gapo. Tetapi buat kerja jadi. Maka Rasulullah ni duduk dalam zaman lagu tu. Zaman yang tidak mementingkan baca dan menulis. Sebab orang zaman dulu pun tak ada baca, tak ada menulis, boleh jadi ketua kampung, boleh memimpin masyarakat, boleh mentadbir masyarakat dalam keadaan molek. Orang lain ni pandai membaca, pandai menulis, masuk universiti, tetapi suruh gula pun tak pandai. Suruh buat kuih pun tak pandai, lompat tikai pun tak reti. Tepuk pelita pun tak reti. Tapi periksa dapat A semacam. Jadi orang moden lah ni menilai kepintaran itu kerana boleh A, nombor. Dia panggil KP bijak tu dinilai oleh nombor. A, B, kau apa dia ni. Orang boleh D ni tak pandai. Tetapi orang zaman dulu tidak menilai ke A, B, C itu adalah kepintaran. Tetapi menilai orang yang boleh hidup dalam keadaan sempurna, boleh mentadbir kehidupan dia, hak tu maknanya orang yang bijak. Maka Nabi orang paling bijak pada zaman dia. Maka apabila Rasulullah menyuruh Zaid bin Sabit ni tukar tulis. Kerana dia boleh menulis, maka dia lah tulis. Kadang-kadang Rasulullah tunjuk mukjizat dia, Rasulullah tegur orang yang menulis. Misalnya as-salah, Rasulullah kata tulis dengan waw. Tulis dengan waw. As-salah, jangan tulis alif ta gitu lalu. As-salah tambah waw katanya Rasulullah. Rasulullah tegur pula tulis orang. Tapi Rasulullah tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Ni antara mukjizat Rasulullah supaya menutup hujah orang kafir. Maka katanya Zaid bin Sabit kata, aku ni penulis wahyu Rasulullah. Acak sangatlah Rasulullah tanya turun wahyu, ajak aku ke rumah dia untuk tulis wahyu. Maka katanya Zaid bin Sabit, kami dulu apabila kecek bab dunia, maka Rasulullah kecek bersama kami mengenai dunia. Nabi apabila sahabat-sahabat kecek bab dunia lah, dunia betul, bukan dunia bawa pada akhirat, dunia betul-betul, bukan kata dunia hok bawa akhirat, misalnya hok ikutlah benda-benda yang membawa pada akhirat dunia, macam duit untuk sedekah ke, tu nampak macam duit tu dunia, kerja sungguh untuk dapat tolong orang ke, tu nampak dunia, tapi dunia nak pergi ke akhirat. Tapi Rasulullah katanya Zaid bin Sabit kata, hamba kecek mengenai dunia, Rasulullah kecek juga dunia. Apabila kami sebut mengenai akhirat, Rasulullah sebut juga. Rasulullah kecek juga mengenai akhirat. Rasulullah cabut juga. Bukan kata Rasulullah lari kau sebut dunia, sebut akhirat saja. Dan apabila kami sebut mengenai makan ni, Zaid bin Sabit ulai pula. Takut kita faham dunia hok kita sebut mula-mula saat ni dunia hok bawa akhirat tapi Rasulullah. Tak. Zaid bin Sabit kata kalau hang sebut bab makan ni, Rasulullah sebut juga mengenai makan ni. Caco, lopak tikai tu tak ada lah sebutnya. Tetapi bab makan ni Rasulullah sapuk juga. Rasulullah kata, tak sedap kecek lah makan ni dunia. Tak. Jadi Rasulullah ni orang kecek benda. Selagi mana tidak menjadikan benda haram, maka Rasulullah dengar juga. Dan Rasulullah kalau benda tu lucu, Rasulullah akan suka ramai-ramai. Kalau benda tu sedih, Rasulullah bersedih. Kalau Rasulullah nak japuk, Rasulullah japuk. Maka semua benda ini aku ceritakan kepada kamu mengenai Rasulullah. Secara kasarnya mu nak tanya bab Rasulullah, hak nilah aku sebut kata. Rasulullah ni bab dunia pun dia kecek, bab akhirat pun dia kecek, bab makan ni pun dia kecek. Kalau lah ni enggak bab kereta, bab motor, bab Vespa ke, motor kepa ke apa dia, dia kecek belaka. Tetapi hati dia sentiasa dengan Allah, tetapi percakapan dia tidaklah nampak biasa, simple sahaja. Jadi sahabat-sahabat suka kecek dengan Rasulullah. Bukan kena senyap semacam. An Amru ibnu As qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi hadisihi hatta hadisihi ala asyarril qaumi yata'allafuhum bizalika wa kana yuqbilu biwajhihi wa hadisihi alayya hatta zanantu anni khairul qaumi faqultu ya Rasulullah ana khairum am Abu Bakrin faqala Abu Bakrin faqultu ya Rasulullah ana khairum am Umar qala Umar faqultu ya Rasulullah ana khairum am Utsman faqala Utsman falamma sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasaddaqani wala falawadittu anni lam akum sa'altuhu. Daripada Amru bin As berkata ia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadap dengan mukanya ketika berbicara dengan orang yang paling buruk tingkah lakunya. Rasulullah ni kalau kecek dengan orang baik ke orang jahat, Rasulullah bukan kata tidak pandai muka seseorang. Ni adab Rasulullah dia. Kecek dengan orang jahat setara mana Rasulullah tengok muka dia. Kerana orang tua besar. Bercakap ni kalau kita tengok mata bererti kita jujur dalam percakapan. Tetapi kalau kita kecek tak bertentangan mata, kita duk tengok atas, duk tengok bawah, tak usah tengok mata dia nah. Tengok ke bawah bererti kita tidak jujur dalam bercakap. Maka orang yang jujur, orang yang bercakap melihat mata. Maka Nabi ni antara perangai dia apabila dia kecek sekalipun orang tu tak berjuruh, Rasulullah akan tengok muka dia bertentangan nah. Dan Rasulullah menunjukkan sifat mesra. Menunjuk mesra dengan dia, maka Rasulullah tak tunjuk kata orang ni dia tak suka. Maka Rasulullah kecek sentiasa lemah lembut, sentiasa mesra dengan orang. Dan Rasulullah pernah bercakap dengan hamba dan berpaling kepada hamba, katanya Amru bin As. Sehingga ke aku menyangka adalah akulah orang yang paling Rasulullah suka. Tengok Rasulullah pandai ambil hati sahabat dia ni. Dia layan sahabat dia sehingga ke semua sahabat dia yang ada dalam majlis tu akan rasa Rasulullah paling prihatin dengan saya. Ni perangai Rasulullah, kita nak buat pun payah juga kadang-kadang. Kadang-kadang kita orang hak sayang kita suka saja kita akan manis muka. Kalau orang kita tak berapa suka kita akan masalah gapo dia macam-macam. Tapi Rasulullah orang jahat pun Rasulullah senyum juga muka dia. Ni payah nak buat. Maka orang apabila senyum kepada dia, maka sahabat tu kata Rasulullah, berkali hamba, berkali sahabat paling Rasulullah saya sekali. Maka aku pun bertanya mengenai Rasulullah. Apabila aku suka lagu tu, akulah sahabat yang Rasulullah paling saya kerana Rasulullah layan mesra molek aku. Maka aku bertanya, aku kau lebih baik daripada Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah? Amru bin As ni tanya, kok mana lebih baik? Aku kau Sayyidina Abu Bakar? Maka Rasulullah ini orang jujur. Dia kata Abu Bakar lebih baik. Tengok. Sekalipun dia layan kawan itu baik, tetapi apabila bercakap Rasulullah tidak tipu. Rasulullah tidak menipu. Apabila sahabat tu tanya, ya Rasulullah, mulai aku ni, aku rasa orang yang paling yang cara sekali akulah ya Rasulullah. Maka aku kalau lebih afdal, lebih baik berbanding Sayyidina Abu Bakar. Maka Rasulullah kata, Abu Bakar lebih afdal. Aku layanmu baik tetapi Abu Bakar lebih afdal. Maka aku tanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik kau Sayyidina Umar? Umar kau aku lebih baik. Maka Rasulullah kata Umar. Rasulullah kata Umar pula, saat ni Abu Bakar. Sayyidina Umar pula. Maka aku bertanya lagi, ya Rasulullah, aku lebih baik kau Sayyidina Utsman? Maka Rasulullah kata Utsman lebih baik. Maka aku bertanya mengenai Rasulullah, maka Rasulullah bercakap jujur dengan aku. Maka aku pun Allah, kalau aku tak tanya pun aku tak terasa apa-apa Kalau aku tidak bertanya soalan saat ni, aku akan rasa akulah orang yang paling Rasulullah saya. Tetapi apabila aku tanya lagu tu, maka tahulah aku sekarang yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman lebih mulia daripada aku, lebih Rasulullah saya. Kerana Rasulullah kecek jujur. Tetapi kalau aku tak tanya pun Allah, baru aku tak tahu siapa dia ke Rasulullah saya. Dan aku akan suka akulah orang yang Rasulullah paling saya. Tu Rasulullah. Jujur kecek. Layan semua molek belaka. An Anas bin Malik qala khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin fama qala li uffin qattun wala qala li syai'in sana'tuhu lima sana'tahu wala li syai'in taraktuhu lima taraktahu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqa wala masastu khazan wala harira wala syai'an kana aliyana min kafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala syamamtu miskan qattu wala itran kana atyaba min arqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Anas bin Malik, katanya dia, aku berkhidmat dengan Rasulullah. Aku berkhidmat dengan Rasulullah selama 10 tahun. Asyara sinin 10 tahun aku berkhidmat kepada Rasulullah. Start daripada umur 10 sampai umur 20. Hinggalah Rasulullah meninggal. Rasulullah dia berkhidmat di Madinah. Rasulullah sempat duduk di Madinah 10 tahun. Tahun ke-11 Rasulullah meninggal. Awal tahun ke-11. Maka dia tidak pernah kata pun sekalipun. Sekalipun aku ni khadam dia, orang yang berkhidmat di rumah dia, maka Rasulullah tak kata. Jekah lah kita kata jekah. Bukan jekah kuat, jekah halus. Ataupun mecuk. Orang tu panggil mecuk. Ataupun mengeluh.
Rasulullah tak pernah mengeluh dengan tindakan aku sebagai khodam. Patut kita kalau khodam kita arah lagu ni. Dah Rasulullah tak pernah. Nah, buat tunjuk kau gapo dia. Maka Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang aku buat, Rasulullah tak pernah kata, apa dia mau buat lagu ni? Rasulullah tak pernah kata lagu tu. Aku buat sesuatu maka Rasulullah tak kata, apa dia mau buat lagu ni? Dan Rasulullah tidak pernah berkata kepada satu benda yang hamba tak buat, Rasulullah kata, apa dia mau tak buat lagu ni? Rasulullah ni tak cerewet. Tak cerewet. Kalau sahabat tu letak gelas sini, gelas itu. Dia tak payah kata, tak usah letak sini ya. Dia tak tegur. Perbuatan khodam dia tak tegur, maka dia backi sendiri. Benda mudah. Kita ni kadang-kadang benda kita boleh buat sendiri, tetapi kita banyak songeh, itu panggil banyak songeh, banyak cerewet, banyak kritik suruh kadang-kadang benda kita boleh buat sendiri, suruh khodam kita letak sini, depan tu patut kata kita boleh hakap. Maka Rasulullah ini memuliakan sahabat-sahabat dia, khadam-khadam dia. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling terbaik akhlak dia. Akhlak ni tak boleh lawan akhlak Rasulullah. Tak ada orang boleh lawan challenge perangai Rasulullah zahir dan batin dia. Tak ada orang kata saya lebih warak daripada Rasulullah. Semaya saya lebih sempurna daripada Rasulullah. Perangai zuhud saya lebih akhlak saya lebih berhati-hati, lebih warak, saya lebih mulia ke tetamu berbanding Rasulullah. Tak ada istilah lagu tu, semua Rasulullah terbaik. Bahkan siapa dia kata dia lebih daripada Rasulullah jadi kafir. Kerana kita dengan Nabi ni tidak boleh dikiaskan. Dia adalah Nabi kita, gerakkan dia, tindakan dia adalah terbaik. Sebab itulah Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada tubuh diri Rasulullah dan perbuatan dia adalah contoh yang terbaik. Rasulullah tak pernah kata diri kita adalah contoh terbaik, kerana kita ni banyak kekurangan dan sifat baik yang kita tunjuk mungkin tak sempurna. Tetapi Rasulullah, Allah Ta'ala sudah jamin di dalam Al-Quran, semua tindak tanduk dia sudah sempurna dan dijadikan sebagai sampel, dijadikan sebagai contoh kepada umat untuk tiru perbuatan baik tu. Rasulullah dijamin dah akhlak dia. Bukan kata baik dan dijadikan contoh ikutan pula kepada umat. Hatta tutup wali pun Allah Ta'ala tidak beri ayat Quran suruh contoh seseorang selain daripada Nabi Muhammad. Kerana apa? Kerana ada tok wali tu sempurna dia, tetapi dalam bab ni tak sempurna pula. Dalam bab ni dia hebat, tetapi dalam bab ni tak hebat pula. Maka Rasulullah ni hebat dalam semua bidang. Dialah contoh paling utama sekali. Wala masastu khazan wala harira, aku tidak pernah menyentuh khazan ni baju sutera ataupun kain sutera ataupun sesuatu pun yang lebih lembut daripada tapak tangan Rasulullah. Ni sahabat puji tapak tangan Rasulullah, lembut dia seperti kain sutera. Kain sutera ni kalau 4 meter ni boleh besar ni. Kita kepal ni kecil ni boleh bubuh dalam kotak gesek besar ni. Kain sutera 4 meter tu boleh bubuh dalam tu sutera asli. Lembut tak seduk kira lah, seperti kita tak pakai pakaian kerana terlalu ringan dan sedapnya pakai. Biasanya perempuan pakai sutera ni kerana sesuai dengan kelembutan dia. Perempuan sesuai pakai sutera. Manakala lelaki ni tidak pakai sutera, kecuali orang yang terlalu kaya pakai sutera. Sebab tu Nabi haramkan sutera ini bagi lelaki. Emas dan sutera haram lelaki pakai. Manakala bagi perempuan boleh pakai emas dan sutera. Tetapi di akhirat pakaian kita terdiri daripada sutera. Maka sahabat katanya Anas bin Malik kata tapak tangan Rasulullah lebih lembut daripada sutera lagi. Nak kata rasa sedapnya pegang tapak tangan Rasulullah. Tu tapak tangan pegang bagus, tapak tangan Rasulullah lagu mana kedudukan dia, rupa bentuk dia apa semua Dan aku tidak mencium mana-mana minyak kasturi ataupun minyak atar yang lebih wangi daripada peluh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni sahabat puji Rasulullah. Siapa peluh Rasulullah pun kata lebih wangi daripada kasturi, lebih wangi daripada semua minyak atar atas muka dunia. Minyak wangi daripada Perancis kau, daripada gapo daripada Paris kau gapo dia. Tubuh Rasulullah wangi lebih daripada tu lagi. Ni bukan kiasan ni bukan sindiran, ni bukan khayalan. Benda ni adalah hakikat sebenarnya. Memang betul wangi sungguh tubuh Rasulullah. Bukan sahabat ni kecek macam
tidak berpijak di bumi nyata dah. Rasul sahabat kecek ni nak oyak, kadang-kadang dia rasa perkataan dia ni tidak dapat di apa yang ia tengok di hadapan dia, apa yang berlaku di hadapan Rasulullah dia daripada Rasulullah, dia tak boleh nak sebut dengan perkataan. Sehingga dia sebut dengan kata-kata pun tak boleh nak menggambarkan apa yang sebenarnya berlaku. Sehingga sahabat kata Rasulullah ni lebih comel daripada bulan purnama lagi. Dia tak reti dah, tak ada dah benda yang paling indah atas muka dunia ni hamba boleh royak dari sudut kecantikan bulan. Kerana dari sudut dia tu bercahaya dan dia boleh dilihat. Kalau matahari ni dia bercahaya, tetapi tak boleh dilihat, menyakitkan mata. Maka Rasulullah ni seorang yang sangat indah dan suka kita tengok, dan kita rasa sejuk mata kita apabila tengok macam bulan, maka digambarkan bulan. Sedangkan Rasulullah lebih indah daripada bulan lagi. Cuma tak ada perkataan, tak ada benda yang dapat dikiyah oleh Rasulullah. Maka sahabat kiyah dengan benda-benda yang boleh disapai oleh akal, boleh difahami oleh orang yang ke belakangnya, macam kita ni sekarang. Lagu mana sahabat zaman Rasulullah itu nak beritahu keindahan Rasulullah, maka dia sebut benda-benda hak selain daripada Rasulullah. Bulan, sutera, minyak wangi, kasturi, macam-macam lah, cahaya. Maka dia sebut tu pada Rasulullah tu lebih daripada tu lagi. Tetapi nak sebutnya tak ada perumpamaan. Cakap kita nak kata bulan, seperti Rasulullah. Bahkan katanya seorang sahabat kata, Jabir bin Samurah kata Rasulullah lebih indah daripada bulan. Dia tak boleh nak kaya apa dah tu. Jabir bin Samurah kata Rasulullah ni lebih indah daripada bulan. Apabila aku tengok Rasulullah memakai pakaian berwarna merah pada malam 14, maka aku melihat bulan pada masa tu. Bulan cerah molek 14. Maka Rasulullah di bawah cahaya bulan. Maka comel Rasulullah ni ngap putih dia, ngap janggut dia, ngap baju merah. Comelnya Rasulullah di bawah bayangan bulan. Maka katanya Jabir bin Samurah, demi Allah, sesungguhnya Rasulullah lebih comel daripada bulan. Tak reti nak royak. Ya sebenarnya tak boleh nak gambarkan, tetapi sekadar tu sahaja sahabat-sahabat boleh gambarkan untuk menjadi penawar kepada kita akhir zaman ni, supaya nak tergambarnya keindahan Nabi kita tu setara mana. Akhlak dia subhanallah tak boleh nak kecek rupa dia pun tak boleh nak kecek, akhlak dia pun bahkan Allah Taala puji akhlak Rasulullah. Sesungguhnya kamu la'ala khuluqin azim, di atas akhlak yang sangat besar, yang sangat mulia. Ala tu la'ala khuluqin azim. Ala tu maknanya Rasulullah tu akhlak tu, akhlak yang mulia. Rasulullah duduk atas tu lagi. Ala, di atas akhlak yang mulia. Berarti Rasulullah menguasai akhlak yang mulia. Bukan dia bersifat dengan akhlak saja, dia dah menguasai atas. Kalau kita agak grandmaster tak tahu peringkat mana dah. Hak tu perangai Rasulullah. An Anas bin Malik an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kana indahu rajulun bihi asaru sufrah. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadan bi syai'in yakrah. Falamma qama qala liqaumin law qultum lahu yad'u hadhihi sufrata. Daripada Anas bin Malik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah di sisi Nabi ada seorang lelaki yang memakai pakaian yang dicelup ada kesel warna kuning daripada wangi za'faran. Ada seorang lelaki duduk dengan Rasulullah, di pakaian dia tu ada kesel pakaian yang dicelup dengan warna kuning za'faran. Za'faran ni kita tahu dia. Gapo dah? Dalam kitab Arab, dalam kitab Jawi ke kumkuma, gapo dia orang panggil ni. Maknanya za'faran lah. Kita celup awak nasi arak tu ke warna kuning tu, celup baju. Maka apa hukum pakai baju warna kuning lagu tu? Ingat za'faran ini nisbah kepada, dalam mazhab kita hukum memakai pakaian yang dicelup dengan za'faran ni hukum dia haram bagi lelaki. Kenapa hukum dia haram bagi lelaki? Dicelup dengan warna kuning ni hukum dia haram dengan lelaki. Pertama, Rasulullah melarang guna za'faran kerana za'faran ini adalah perhiasan wanita. Kerana bau za'faran ini nisbah kepada orang Arab. Ni kita nisbah kepada orang Arab dulu ni, cerita orang Arab ni, sebab Nabi berada di suasana orang Arab. Maka za'faran ini nisbah kepada orang Arab adalah pakaian bau untuk perempuan. Maka apabila seorang lelaki pakai pakaian lagu tu ataupun bau za'faran, maka lelaki yang duduk di samping dia akan teringat kepada perempuan. So, kedua, za'faran ini menaikkan nafsu lelaki. Bau za'faran ini nisbah orang Arab menaikkan nafsu lelaki.
Sebab tu kalau malam pengantin, malam nikah dia, za'faron ni, air za'faron akan direcik atas lembek, atas katil pengantin. Jadi nisbah kepada kita, orang bangsa Melayu, kita tak faham apa dicelup dengan kain kuning, apa jadi bau za'faron ni. Saya biar bau nasi dah lah, bau nasi za'faron, kau nasi kuning tak ada apa. Tapi nisbah kepada orang Arab tak boleh pakai kerana hukum dia haram. Kedua, warna za'faron ni warna kuning. Kerana apa? Kuning ni Rasulullah tak suka kerana menyamai dengan pakaian agama lain, iaitu tok ca. Tok Sami pakai baju warna kuning lagu tu. Maka Rasulullah tak suka. Maka apabila Rasulullah tak suka, lelaki ni duk kecek depan dia. Maka sahabat kata, katanya Sayyidina Anas bin Malik, kami perasan lalu Rasulullah kalau dia tak suka kepada sesuatu benda, dia kadang-kadang dia nak kecek pun dia jadi tak boleh nak tengok orang tu. Lelaki saat ni kita tengok Rasulullah gelisah. Nak tak saya tengoklah mana lelaki saat ni. Kerana sahabat tahu Rasulullah tak suka tu sufrah tu, za'faron. Maka apabila lelaki tu bangun, maka Rasulullah kata kepada sahabat dia, "Bapa mu tak royak ke dia? Jangan pakai baju lagu ni, pakai baju dicelup dengan za'faron ni. Tak molek, tak betul." Maka Rasulullah sendiri akhlak dia tak tegur. Dia tak tegur depan orang lagu ni supaya takut tak terasa hati. Dalam mazhab kita pakai za'faron ni hukum dia haram. Baju warna kuning ada Rasulullah celup, tetapi bukan celup dengan za'faron. Ada riwayat Rasulullah ada pakai kuning. Ada riwayat Rasulullah celup dengan warna kuning, tetapi kuning tu kita terjemuh lah ni lemuk ketah. Tak tahulah orang luar apa hal kodok amat sebut ni. Warna kuning lemuk ketah ataupun warna kuning peach ni. Warna kuning cerah gitu, kuning cerah. Jangan kuning macam tok ca gitu. Tu Rasulullah ada riwayat Rasulullah celup pakaian dia, serban dia dan pakaian dia dengan warna kuning. Tetapi celup dengan za'faron sendiri. Za'faron tu, bau za'faron tu, maka hak tu tak boleh kerana menaikkan nafsu. Bagi tempat kita ni tak naik nafsu lah mana dah, tak tahu apa buat kita ni. Maka kerana Rasulullah tak suka, kita hukum ke supaya tula saja sekalipun tak naik nafsu. Ada ulama kata boleh celup za'faron ni kerana apa? Kerana budaya kita berbeza dengan budaya Arab. Benda yang naik nafsu bagi orang Arab belum tentu naik nafsu bagi orang Melayu kita. Bahkan pakaian kita kalau orang Arab tengok seperti pakaian perempuan. Baju Melayu kita, orang-orang kita, jenis kecil-kecil, manis-manis orang kita. Orang Arab ni yang kasar-kasar. Maka orang lelaki kita orang Melayu ni supaya orang perempuan dah bagi orang Arab. Maka hak ni nisbah tu payahlah. Sebab itulah ada ibarat dalam kitab fiqh, hukum-hukum yang kembali kepada uruf. Apa maksud uruf? Pandangan setempat, pandangan orang ramai. Kalau kawasan ni pandangan dia lagu lain, maka haram. Kalau pandangan tempat ni tak ada masalah, tidak jadi haram. Maka kitab fiqh kata uruf juga mengambil hukum juga. Boleh menentukan satu-satu hukum. Adatun muhakkamah, adat-adat tradisi itu menjadi hukum juga. Sebab tu tempat kita, tanah Melayu kita, banyak hukum-hukum berkait dengan adat. Apabila adat tu jadi benda tu baik bagi nisbah kepada kaum itu, maka adat tu jadi sunat. Benda itu dipandai molek oleh masyarakat tu, maka benda tu jadi sunat. Apa yang dilihat oleh orang Islam itu hasanan fahuwa indallahi hasan. Katanya hadis mauquf katanya Nabi, setiap orang Muslim memandai benda ni comel, orang baik pandai benda ni molek, maka di sisi Allah Ta'ala juga molek. An Aisyata annaha qalat lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan wala sakhaban fil aswaq wala yajzi bis sayyi'at walakin ya'fu wa yasfah. Daripada Sayyidina Aisyah berkata, tidaklah Rasulullah itu seorang yang keji. Fahish ni orang yang keji, jiwa dia keji. Wala mutafahishan, bukan Rasulullah membuat benda-benda yang keji. Dia tu Rasulullah bukan seorang yang keji dan bukan buat benda-benda keji. Ada orang tu tuan nampak molek tapi suka buat benda keji. Ada orang tuan tu jenis perangai keji tapi tak buat benda-benda keji. Maka Rasulullah dahlah dia tu bukan orang yang keji, bukan orang yang bersifat buruk, bukan orang jenis buruk, bukan orang yang hati buruk dan dia tak buat benda-benda buruk. Tu dia kata. Wala sakhafam, dan Rasulullah bukan jenis suka melawan-lawan di pasar-pasar.
Nah, kecek akak suara ha hu buah kedai kopi lah. Nah, buah dalam wasak lah, buah dalam gapo dia paling karuk sekali buah. Ha dak Rasulullah tak ada jenis perangai lagu tu. Kecek derah, kecek suara akak tinggi menunjukkan akhlak tu rendah. Orang yang berperangai tinggi, orang yang berakhlak tinggi kecek slow ya. Kecek lemah lembut ya. Hak tu. Manakala orang yang kecek derah ni orang yang kurang akhlak dan perangai dia. Dan Rasulullah tidak pernah membalas kejahatan. Rasulullah kalau orang buat jahat ke dia, dia tak pernah buat balas jahat kepada. Tetapi kalau orang menghina agama Allah, bukan hina diri dia tak apa. Rasulullah ni, seolah-olah dia ni macam mati rasa dah Rasulullah. Demo nak kata gapo dia ikut demo lah nak kata gapo. Tapi kalau orang mempermainkan agama Tuhan, dialah paling kuat membela agama Allah. Tetapi kalau orang buat khianat kepada dia, dia tidak cara. Tak pernah dia cari orang lain. Oh, ada orang khianat saya, pergi ambil bantuan pula, minta tolong untuk orang buat khianat kepada dia. Tak ada istilah lagu tu. Namun akan tetapi Rasulullah suka memaafkan dan suka berlapis dada. Ni perangai Rasulullah ni. Rasulullah tunjuk macam-macam kita tengok peristiwa kat kalau baca dalam sejarah. Kadang-kadang Rasulullah memaafkan satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan sekampung Rasulullah maaf. Kadang-kadang benda yang tidak masuk akal. Kalau kita memang tak boleh maaf dah benda tu, Rasulullah maaf juga. Kalau berkait dengan agama, Rasulullah tak maaf, tapi berkait dengan diri dia, Rasulullah akan maaf. Salah. Supaya rajin ibadat dan mudah tahajud. Rajin ibadat ni kita kena rajin lah. Usahalah biar jadi rajin. Katanya ulama, saya tahajud 40 tahun. 20 tahun tu payahnya saya usaha. 20 tahun tu baru boleh hasilnya. Maka begitu juga kita lah kena usaha jadi rajin. Maka lagu mana nak suruh rajin dalam ibadat? Kita kena ingatlah janji-janji Allah Ta'ala mengenai ibadat tu. Tahajud tu gapo dia. Tuhan nak janji gapo dia kepada kita. Kalau kita rasa tahajud di orang bangun malam itu mendapat cahaya dalam kubur, maka kalau kita nak cahaya dalam kubur, bangun tahajud. Waktu bagi orang yang peringkat rendah, kita kena sebut pahala-pahala yang Tuhan nak janji kepada kita, baru kita naik semangat. Sebab itulah Nabi Muhammad sebut pahala. Ibadat pahala dia apa dia? Ibadat pahala supaya manusia tu naik semangat untuk melakukan taat. Tapi bagi orang dah tinggi dah, kita sebut nama Tuhan tu puas hati dah. Boleh sebut nama Tuhan Allah, puas hati dah. Tak syarat pahala lagi. Siapa dia tu imam sebut Allahu Akbar niat untuk memberitahu tu makmum dia hukum dia batal sembahyang. Tu kena mengaji bab tu imam. Ingat tu imam sebut Allahu Akbar tu bukan nak memberitahu. Memanglah tujuannya Allah Akbar tu supaya makmum tu tahu gerakannya. Tetapi bagi imam, jangan dia niat nak memberitahu, niat zikir. Kerana dalam sembahyang tak boleh kita kecek. Maka kalau kita kecek Allah Akbar, seolah-olah kita nak beritahu, hak tu jadi macam kecek pula dalam sembahyang. Sedangkan kecek ni tak dibenarkan dalam sembahyang. Jadi kena niat zikir, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Memanglah tujuan Allah Akbar tu, tujuan dia adalah supaya makmum tahu. Tetapi kita jangan niat lagu tu. Jangan niat untuk memberitahu. Bagi itu iman batal tu. Adakah wanita boleh hadir pengkebumian? Boleh, tak ada masalah. Cuma takut bercampur dengan lelaki, takut jadi masalah. Masalah bercampur lelaki dan perempuan dalam suasana kubur. Sedangkan ketika nak mati tu, kita nak supaya majlis rahmat, majlis kasih sayang Tuhan turun dalam tempat tu. Kalau dak bercampur tino jatuh, tino pula pakai tak tutup aurat, pakai baju ketat, pakai duk suka-suka, duk selfie, duk pukul gambar, tak pakai telekung. Akhir sekali majlis kematian itu jadi majlis maksiat. Apabila majlis maksiat, bala turun atas mayat pula. Tapi kalau dia nak hadir, dia jaga molek, tak bergaul dengan lelaki, tu boleh, tak ada masalah apa. Hidup jauh kau apa dia, pakai pakaian yang sesuai, tak ada masalah. Wajib ada bayar fidyah kepada orang tua yang tak puasa sebab nyanyuk. Wajib kena bayar fidyah lah. Wajib kena bayar fidyah. Setiap kali dia buka puasa, tak perlu lagi kena qada sebab dia nyanyuk dah, tak ingat apa dia, tapi tetap kena bayar fidyah.
Adakah wanita uzur boleh baca ratib? Boleh baca ratib ni. Ratib ni gabungan-gabungan ayat-ayat lah. Zikir-zikir, wirid-wirid. Kalau ada ayat Quran pun terlalu pendek sangat, boleh niat zikir belaka, semua tu boleh baca bagi orang perempuan yang uzur. Memang mana nak tahu dalam tubuh kita ada saka, tu kena jumpa Tok Bomo lah. Kena jumpa Tok Bomo. Video untuk pakai miskin saja, ya. Orang gila makan pada siang hari, apa hukum dia? Orang gila tak ada hukum dah. Tak ada kata sunat kau boleh makan, wajib kau bagi dia makan. Orang kita boleh makan kepada orang gila, tak apalah orang gila mamak dia tak ada hukum. Dia kita boleh makan kepada dia, tak ada masalah apa. Supaya orang macam mak kita sakit kau, mak kita nyanyuk kau, kita boleh makan ke dia, tak apa tu. Berbeza dengan orang Cina, kita boleh makan ke Cina, boleh makan ke orang wajib puasa tak puasa. Lagu tu tak boleh. Sebab orang gila makan nasi tak dosa. Orang gila makan nasi tak dosa. Maka harus kita nak beri makan nasi kepada dia. Orang hok nyanyuk, orang hok sakit, boleh buka puasa, boleh, harus. Maka kita beli dia makan ni dosa tak dosa. Tapi orang hok wajib puasa, dia makan tu dosa. Maka kalau kita pergi tolong beli ke dia, jadi dosa juga. Cina makan dosa juga. Tapi dia dosa kafir, dia besar lagi. Ibu tunggal suami lah ni siapa dia tanggung? Ibu tunggal ni siapa dia tanggung? Kalau ayah dia masih ada, maka zakat terah dia, ibu bapa dia lah yang tanggung. Ibu bapa dia lah. Sekalipun dia sudah balik, tetapi dia di bawah takbir, bawah urusan ayah dia, maka ayah dia lah yang bayar zakat terah dia. Siapakah Ibnu Taimiyah, Albani dan Ibnu Qayyim? Ibnu Taimiyah ni lahir ulama mazhab Hambali. Lahir pada tahun 900 lebih. Ibnu Qayyim ni anak murid dia. Albani ni baru saja, dia orang Aljazair. Meninggal di Jordan tak silap hamba. Baru ya, dalam berapa tahun baru Albani ni. Ni kontroversi belaka. Ibnu Taimiyah kontroversi, anak murid dia Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun kontroversi, Albani pun kontroversi juga. Ulama-ulama ramai ulama kata kalau boleh kitab dia tak payah baca lah. Kalau boleh kitab dia tak payah baca, baca kitab orang lain yang ulama sepakat mengenai dia. Jangan baca kitab-kitab yang kontroversi, kerana melahirkan ilmu yang pelik-pelik yang takut jadi pahaman kita berlainnya daripada orang lain. Itu sahaja. Hamba tak usah komen banyak sebab Ibnu Taimiyah ni orang baik, orang jujur. Tetapi sekalipun dia baik, ingat, baik dengan benar ni lain. Dia baik bagus, tetapi ada kesilapan berlaku. Albani, kita tak ayat Albani ni curi telur itik kau, dia ni pakai seluar pendek kau, tak ada orang bahal lagu tu. Dia orang baik tetapi ada berlaku kesilapan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia semaya malam dia baca Quran, ni orang bagus belaka, tetapi kesilapan dia sahaja. Kita takut orang terbaca kesilapan dia, tu sahaja. Kita ahli sunnah wal jamaah hormat semua ulama-ulama. Tetapi hak salah tu kita show. Bukan hamba show dah, ulama-ulama show, takut kita terbaca hak salah, kita ikut hak salah tu. Mungkin dia ijtihad kau lagu mana, tapi salah lah kerana bercanggah dengan ulama ramai. Adakah ada jarak antara ada alat ini dengan keberadaan Allah Ta'ala? Gapo dia tu? Hamba tak faham tu. Tuhan tak ada jarak dengan kita. Tuhan ni ulama kata dekat tidak bersentuh, jauh tidak berenggan. Lagu mana tak faham. Rasul Allah Ta'ala ni tidak bertempat. Jauh, dekat, di dalam, di luar adalah tempat. Maka Rasulullah Ta'ala itu tidak lagu tu. Kalau kita kata Tuhan di dalam alam, salah. Tuhan berada di luar daripada alam ini, salah juga. Tuhan berada dekat dengan alam ni, salah. Tuhan berada jauh daripada alam ni, salah. Kerana dekat, jauh, dalam dan luar itu adalah tempat. Maka Allah Ta'ala tidak bertempat. Kerana semua benda tu di dalam dan di luar itu adalah ciptaan Allah Ta'ala. Macam yang saya sebut ni. Ni ping. Di dalam genggam hamba. Dalam ni, wujud perkataan dalam ni, ni. Tuhan buat. Tangan ni hamba Tuhan buat. Maka semua dalam dengan luar itu muncul kerana ada benda. Ada benda yang boleh kita kata benda tu di luar dan di dalam. Maka Tuhan ni sebelum ada satu benda, semua benda tu, maka Tuhan sudah ada dah. Kita nak kata lagu mana? Di luar tak ada, di dalam pun tak ada. Maka Tuhan tidak ada di luar dan di dalam. Tu semua itu adalah jirim, sifat bagi makhluk. Tuhan tidak bertempat ke?
Sebelum ada tempat duk mana, memang Tuhan tidak bertempat dah. Apa maksud Tuhan tidak bertempat? Tuhan tidak perlu kepada tempat. Kerana tempat dan ruang ini ada satu benda. Kalulah kita kata Tuhan berhajat kepada satu benda, berarti kita kata Tuhan hebat. Tuhan ni, apabila kita kata benda tu Tuhan, mesti dia hebat. Dia tak perlu kepada apa-apa. Tiba-tiba dia masih berhajat kepada tempat kau ruang ataupun benda kau perlu pada arah kau nak duduk. Kau dah perlu pada langit. Dah tak perlu kepada semua tu ciptaan dia. Dia di zaman azali, dia sahaja yang wujud, tidak wujud selain daripada dia. Semua sahabat-sahabat akidah lagu tu juga. Kan Allah wala syai'an ma'ahu. Adalah Allah, tidak ada sesuatu pun dengan dia. Kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa maksud wahdahu la syarikalah? Tuhan itu tidak ada kongsi dengan dia. Kalau kita kata ada benda di samping Allah, berarti Tuhan ada syirik di zaman dia. Zaman dia duk sore pun ada lagi satu benda dengan dia. Kedai kita kata la syarikalah, tidak ada syirik bagi ni. Wahdah, Tuhan itu dia sasa. Tu kehebatan Tuhan. Sehingga kita rasa puas hati kalau kata kita buat Tuhan macam ni. Tapi kalau Tuhan masih berhajat kepada langit, berhajat kepada arah, tak ganahlah mana lagi. Baca secara berbisik boleh, kodok baca selagi mana keluar perkataan huruf ke apa dia, maka hukum dia sah. Sekalipun suara perlahan, kita panggil bisik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita saja dengar, maka hukum dia sah. Tapi kalau gitu saja, hak tu tak panggil bisik, hak tu bomo, hak tu tak tahu apa, bukan baca lagu tu tak boleh. Tak sebut huruf. Mandi Jumaat ni mandi ketika nak pergi semaya Jumaat. Sunat bagi lelaki mandi Jumaat kalau nak pergi semaya Jumaat. Kalau lah ni tak ada semaya Jumaat, tak sunat dah mandi Jumaat. Ingat Allah. Zikir di bibir tidak ingat Allah dapat pahala ke tak? Zikir ke? Sekurang-kurangnya ulama kata sekalipun tidak dapat pahala lah. Kerana pahala ni, buat satu benda ni mesti ikhlas, mesti gapo. Tapi kita zikir saja di mulut. Bunyi saja di mulut, tapi di dalam hati tak ada. Tapi tak apalah. Mudah-mudahan zikir kita di mulut tu, sekurang-kurangnya mulut kita dah buat ibadat. Sekalipun hati tak sapa di hati, mulut dah buat ibadat dah. Hati tak buat ibadat lagi, tak apalah. Lepas ni hati pula buat ibadat. Tarawih boleh buat lepas maghrib, tak boleh kecuali kita semaya jamak. Kalau kita semaya jamak takdim, maghrib kita semaya, lepas tu lepas semaya maghrib kita semaya isya. Dalam waktu maghrib lagi kita nak semaya tarawih boleh. Lepas dah semaya fardu isya, maya dah hamba semaya jamak, maka boleh. Semaya tarawih ni lepas semaya fardu maghrib isya. Tak semaya isya lagi hukum dia tidak sah semaya tarawih. Namun kita lewat mari tak ada semaya isya, kita semaya tarawih dulu, tak boleh. Semaya di belakang Imam Wahabi hukum dia sah. Makruh sahaja. Bayar mesti ikut qada. Qada zakat ni kena bayar paling kurang ikut qada. Kalau kita nak bayar lebih tu terpulang dapat pahala lebih lagi. Apa kelebihan selawat sultan? Hamba tak ingat ada selawat sultan ni lagu mana. Tak boleh nak royak kelebihan dia. Adakah Rasulullah minum kopi qahwah? Rasulullah ni minum kodok kopi hamba tak tahu ni. Rasulullah tak minum kopi. Qahwah ni tak ada. Rasulullah minum susu gitu saja. Minum air campur madu. Rasulullah bubuh zabib, bubuh tamar dalam air, itu saja. Qahwah ni wujud zaman tahun berapa dah? Tahun 900, tahun 500 dah qahwah ni. Kopi ni wujud. Tetapi qahwah ini minumnya orang-orang soleh dulu. Minumnya orang-orang soleh kerana kopi ni membantu dia berjaga malam. Maka ulama-ulama salah dulu. Maknanya orang-orang soleh zaman dulu minum kopi ni tujuan supaya mata dia cerah, boleh buat taat, boleh buat ibadat. Kita minum kopi juga tapi untuk buat buah. Tak sopolah niat kita. Tetapi qahwah tetap dipanggil minumnya orang soleh. Dipanggil minumnya orang soleh yang dulu. Qahwah dia. Antara orang yang berahi kopi ini adalah Imam Haddad. Imamul Haddad. Habib Abdullah Abu Bakar Aindaruh. Ni antara orang berahi. Syekh Abu Bakar bin Salim. Ni antara kaki kopi. Imam Haddad ni kalau dia ni di antara sunat subuh dengan semaya subuh dia minum 2 cupok. 2 cupok air kopi. 2 cupok. Copok ni besar weh, copok 2 copok kalau kita kat dekat sejak minum. Dekat sejak dia minum tu Imam Haddad minum qahwah. Tujuan apa buat dia? Kerana nak buat ibadat, bantu daripada mengantuk. Setiap benda membantu kepada ibadat maka hukum dia sunat.
Sudah. Saya tenda keting dalam puasa ni nego. Lepas tu ada pelajar tak muslim, ada situ apa hukum dia duk makan duk gapo. Sudah. Ya kena nego juga. Sudah. Payah kita nak ayat gua no. Kita jual ni lagu tu lah. Asalnya tak boleh buat kerja lagu tu. Tapi dah terpaksa kita nak kata mana. Buat dari kadang terpaksa. Jangan kita rela. Jangan kita rela. Kerana kalau kita kerja takut tak ada sumber pendapatan pula kalau kita berhenti ni. Cuma pisah-pisah lah cari benda hak lebih molek lagi. Cuma bak orang hak bukan Islam ni gitulah. Kita pun jual dalam kadang kita tak rela lah. Tak rela gitu ni. Niat nak dakwah dia kau ke mana. Boleh kata terekem mengenai wali gaib. Wali gaib ni wali hak tak nampak lah. Apa maksud wali gaib? Wali hak tak nampak. Sama ada wali gaib itu manusia ataupun wali gaib itu jin. Jin apabila dia jadi wali maka tubuh dia asal daripada api bertukar menjadi cahaya. Dia dipanggil bercahaya. Maka apabila cahaya dia dipanggil rohani. 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 Maka rohani ni bukan jin biasa. Maknanya jin hok jadi wali dah. Maka wali lagu ni wali tak nampak di pandangan mata. Maka wali gaib, wali hok tak nampak di pandangan mata. Sebab manusia ni tu hewat macam-macam alam. Alegoni. Yang mana kalau hamba nak wayak pun pak ayah juga. Dia kena masuk sendirilah alam tu. Kita akan jumpa lah. Masalah dengan dia tu tak pernah berjumpa. Adakah dia kira murid gini? Ginilah anak tanya. Betul ke tak Pok Entung semua nak ngaji dengan anak? Gitu. Seorang murid akan jadi murid kepada seseorang apabila dia betul-betul nak ngaji. Bukan dari sudut Tok Guru tu. Tok Guru tu tetap dia mengajar dia. Masalah anak murid tu sendiri. Kalau betul dia jujur nak ngaji, dia akan dikira anak murid. Kadang-kadang orang yang duduk dengan Tok Guru tu, duduk dengan Tok Guru saja tapi tak usah belajar dengan dia. Hati dia pun tak suka kepada Tok Guru. Dia tetap tak dipanggil anak murid. Bukanlah murid itu adalah orang yang duduk dengan tubuh, tetapi orang yang duduk dengan roh. Apa maksud duduk dengan roh? Hati dia sentiasa berpaut dengan seorang itu, maka dia dipanggil anak murid. Sekalipun anak murid bukan secara langsung tetapi tetap dipanggil anak murid. Katanya guru hamba kata kamin ba'id garib, kamin garib ba'id. Berapa banyak orang jauh dekat dengan kita, berapa banyak orang dekat jauh dengan kita. Maka bila tok guru hamba ayat lagu tu, maka anak murid jadi sedih belaka. Apa? Sebab duduk depan dia kata sudah. Habis tok guru kata apabila orang duduk dekat dengan dia jauh. Ada katanya tok guru hamba kata fatuba, maka bahagia orang garib wa garib. Orang dah duduk dekat dengan dia, lepas tu garib pula hati dia. Adakah jin masuk syurga macam kita? Ya. Mukallaf ni dua dah, jin dengan manusia. Maka kedua-dua masuk syurga. Cuma bezanya sekarang dia boleh tengok kita, kita tak boleh tengok dia. Di akhirat kita boleh tengok dia, dia tak boleh tengok kita pula. Adakah jin Islam ada hak tidak diikat? Jin Islam kena puasa, apa kena ikat nyanyalah dia. Hak kena ikat tu adalah syaitan. Syaitan, hak kafir, gapo dia hak tu hak kena ikat. Anak murid kepada iblis kena ikat. Jin anak murid dia, anak murid hak dia hak setan-setan tu kena ikat. Jin Islam kena puasa. Macam pok kita juga PKP tak tahu dia lah ni. Adakah batal puasa jika cabut gigi terlalu sakit? Cabut gigi terlalu sakit tak apa tak batal sebab tak ada istilah tertelan satu benda. Lainlah kalau masuk benda dalam mulut baru batal. Dalam mulut maknanya dalam halqum ni lah. Kalau buat cabut gigi sakit sangat, tak apa tak batal puasa sakit. Tak batal. Cuma kalau kita nak buka terlalu sakit, nak kata mana? Tak dosa lah kerana uzur dia. Minta cerai kerana takut suami dia tak berlaku adil. Gini, tak berlaku adil ni biar terah dulu kak. Adil kau tak adil. Lainlah kalau dia tak berlaku adil. Jangan kita sengkau benda-benda yang masih tak berlaku, dia tak berlaku adil kau takut dia berlaku adil. Ingat adil ni apa maksud adil? Adil ni bukan sama banyak, bukan sama ataupun benda itu bukan ikut selera kita. Oh kalau saya puas hati baru adil. Tak. Adil ini lain. Adil ni kau dia tunaikan hak dia. Sebagai isteri pertama lagu ni tunai. Isteri kedua lagu ni. Tu maksud keadilan, bukan kesamarataan. Bukan kata puas hati,
Tak ada istilah puas hati orang nikah dua ni tak akan puas hati lagu mana. Adakah bila kita tidak puas hati tu suami kita tak berlaku adil? Tidak. Tapi kalau dia tak wi nafkah, hak tu dia sudah tak wi hak kita dah tu, dia tak tunai hak, baru hak tu tak dipanggil adil. Tapi kalau dia dah wi hak dah gapo dia cuma kita masih tak puas hati lagi, hak tu bukan tu. Tak ada sebab dah tu. Tu panggil tak ada sebab. Tanaman sayur dikecing oleh angin boleh dimakan kodok, basuhlah tapi tak tergamuk dah lah. Kena basuhlah. Benda yang dikecing oleh angin kena basuhlah. Kaki ni pun. Tapi tak tergamuk dah nak buat ke mana. Basuh dengan air seluk dah sikit. Hukum dukung bayi perempuan kurang 2 tahun dalam semayang, hukum dia kalau tak ada najis hukum dia sah, tak ada masalah. Apa hukum menangisi jenazah? Biasalah Nabi pun menangis Cuma jangan buat benda-benda haram, meratap kau apa dia buat benda-benda tidak redha ketentuan Tuhan itu haram lah. Ijazah dapat melalui live gini, macam ambo lagu ni Boleh kau dak ambo beri ijazah kepada orang lain? Boleh. Ijazah yang ambo beri itu biasa-biasa dalam majlis ambo, ijazah mujaz dengan mujiz. Mujaz ni kita dapat ijazah dan kita boleh ijazahkan kepada orang, mudah-mudahan berpanjangnya kebajikan. Hukum solat tutup mata. Asalnya hukum dia makruh, tetapi kalau tutup mata tu khusyuk, buka mata tak khusyuk, okey sunat tutup mata pula. Asal hukumnya sembahyang ni kena buka mata dan tengok tempat sujud. Itu afdal sekali. Kalau kita boleh khusyuk dengan lagu tu, afdal buat lagu tu. Tapi kalau kita tengok tempat sujud mengganggu kita, afdalnya kita kejam mata. Hukum tak baca Fatihah sebab imam terlalu laju. Imam terlalu laju tak ada baca Fatihah. Tak ada qada berdiri ada baca Fatihah. Maka kalau tak ada masa tu imam berdiri qada baca Fatihah, maka boleh tinggal Fatihah, bacalah sekadar kita mampu saja. Tu imam baca cepat sangat Fatihah dia, maka tak ada baca standard. Misalnya standard baca Fatihah ni 10 saat. Tiba-tiba tu imam bangun caca 8 saat ataupun 7 saat. Dia adalah baca Fatihahnya. Dia baca cara cepatlah. Maka kita tak ada semacam. Maka hukum dia semua makmum tu masbuk belaka, tak ada makmum muafiq. Boleh tinggal Fatihah sekadar kita mampu saja. Dah bismillah dah waladhdall dah maliki yaumiddin. Waktu sesuai bila nak baca hizib bahar, baca lepas asar lah. Baca lepas asar pun boleh molek afdalnya. Baca biasa amalia baca lepas subuh ataupun lepas asar kerana ditulis oleh 2 malaikat. Malaikat malam dengan malaikat siang. Itu pertukaran waktu, pertukaran malaikat. Maka amalan kita ditulis dalam 2 buku. Pertama buku siang. Misalnya kita baca lepas asar. Malaikat siang pun tulis. Kita tengah baca hizib bahar. Dia pun naik. Malaikat hok malam pula tu. Dia duk baca hizib bahar. 2 kali ditulis. Dalam buku siang so dalam buku malam. So, begitu juga lepas subuh. Maka sebab tu amalan buat lepas subuh ataupun lepas asar. Ijazah masalah selawat lepas pada asar 80 kali. Ni ada hadis Nabi kata siapa dia selawat lepas pada asar hari Jumaat 80 kali ataupun 100 kali, maka seperti ibadat 80 tahun. Maka ambil ijazah lah selawat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Selawat ummi tu 100 kali ataupun 80 kali. Jika perempuan habis haid dah, maka boleh qada dia imsak. Boleh qada imsak. Dia tak si imsak nak makan tak boleh lah, kena hormat dah habis dah. Uzur dia tak ada dah. Apabila uzur dia tak ada dah, maka dia kena hormat boleh puasa. Tak boleh lah, tak boleh. Maka hukum dia kembali kepada seperti orang yang terbatal puasa lah. Seperti orang tinggal niat. Maka orang hak jenis lagu tu, maka haram bagi dia makan sekalipun dia batal dah nak menghormati boleh puasa. Tak ada waktu tertentu untuk qada puasa, tak qada solat, tak ada istilah. Mayalah bila-bila pun. Solat dengan pewangi alkohol sah tak sah, ada pendapat. Bagaimana nak suruh isteri rajin ibadat, ajak dia buat ibadat sekali dengan kita dulu.
Bui kelebihan. Tulis di rumah-rumah kita kelebihan selawat, kelebihan istighfar. Bui benda-benda ibadat yang biasa, yang ringan dia. Sebab dia, isteri ni dia banyak kerja edah. Dia nyapu rumah, dia buat gapo dia, masuk ke gapo dia. Bui amalan zikir mudah-mudah. Selawat kau ringan-ringan. Jangan suruh dia semaya sunat lagap. Lepas tu kita duduk saja, dia duduk masuk. Tak boleh. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Boleh kau nak beramal zikir ni. Moleklah. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghiitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum ni ada ulama kata ini adalah ismul azam. Ya Hayyu Ya Qayyum. Kalau kita ada hajat berat-berat kita sebut Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali. Bi rahmatika astaghiitsu. Dengan kasih sayangmu aku minta tolong. Nak minta ijazah pakai serban tak boleh lah. Dalam live mana boleh ijazah pakai serban. Dia kena hamba pegang kepala pakai serban. Ni dipanggil ijazah serban lah. Kelebihan pakai serban, Nabi kata siapa dia pakai serban. Nabi kata ta'ammamu fa innahu yazdad hilma. Nabi kata pakai serban lah. Kerana memakai serban ini menambah ke sifat lemah lembutmu. Katanya Nabi. Nabi kata al-imamah itu tijanul Arab. Iza wada'aha haibatuhu. Gitulah lebih kurang. Nabi kata serban itu merupakan mahkota bagi orang Arab. Maka apabila dia membuai kain serban dia, maka membuai kehebatan dia. Tengok orang Arab lah ni. Kalau dia buai kain serban dia tak nampak hebat selalu. Tu memang Nabi sebut dah. Pakai serban pula kelebihan dia 70 kali lebih. Kalau kita semaya pakai serban 70 kali lebih daripada semaya dengan tidak berserban. Nabi kata perbezaan di antara kami orang Islam dengan orang kafir musyrikin adalah kopiah ni. Lepas tu atas dia ada serban. Al-amaim fauqal qalanis. Minyak goreng ayam, daging terpecik baju boleh kau dak buat semaya? Boleh. Minyak goreng ayam, daging kau gapo dia percik, tak ada masalah gapo dia. Boleh bos sikit juga. Tengok semaya rasa macam terkecing sungguh kodok. Kalau terkecing sungguh batal. Kalau tak yakin maka hukum dia tidak batal. Tak wajib berhenti selalu. Lepas pada semaya baru cek. Kalau cek nampak ada air gapo dia bau hacing atau kecing dah. Berarti batal kita saat ni semaya. Sebab apa kita tak berhenti? Sebab kita tak yakin. Kita pun semaya macam biasa. Tak wajib berhenti kalau kita tak yakin kita tu terkecing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.